Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aminuddin Fitri bin Muhammad Amin dengan nombor metrik 1211832. InsyaAllah hari ini kami akan membentangkan tajuk mengenai kesan pemikiran liberal terhadap golongan anti hadis di Malaysia. Seterusnya, ini merupakan senarai nama ahli kumpulan 9 yang terdiri daripada 7 orang ahli. Sebelum itu, mari kita mengetahui latar belakang kajian. Kemunculan anti hadis di Malaysia ini dipelopori ialah Kasim Ahmad, iaitu seorang pengasas Parti Sosialis Rakyat Malaysia. Punca gerakan ini berlaku kerana permasalahan pemikiran yang menimpa masyarakat Melayu Islam di Malaysia. Selain itu, begitu juga dengan gerakan anti hadis yang berada di Indonesia yang bermula dalam era 1980-an. Seterusnya, permasalahan kajian. Permasalahan kajian ialah memfokuskan bagaimana terjadinya kemunculan gerakan ini dan kesan ke atas sifat manusia yang menginginkan kebebasan berfikir dari sudut pegangan dan lain-lain. Persoalan kajian pertama, adakah kesan pemikiran liberal terhadap golongan anti hadis di Malaysia telah tersebar luas? Persoalan kedua, apakah faktor yang menyebabkan wujudnya golongan anti hadis di Malaysia? Persoalan ketiga, apakah tindakan yang dilakukan oleh pihak berkuasa bagi menangani masalah ini? Seterusnya, objektif kajian. Pertama, mengenal pasti faktor utama bagaimana terjadi permasalahan pemikiran liberal di Malaysia. Yang kedua, menghuraikan kesan pemikiran liberal terhadap golongan anti hadis di Malaysia. Yang ketiga, membincangkan solusi dan langkah bagaimana cara mengelak permasalahan pemikiran liberal seperti golongan anti hadis ini berlaku lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amin Faiz bin Khairul Muhtar. Nombor metrik 1211836. Saya akan membentangkan skop kajian. Skop kajian memfokuskan mengenai kesan pemikiran liberal terhadap golongan anti hadis di Malaysia. Selain itu, kami juga akan memberi bukti mengenai kesan yang telah terjadi dan apakah tindakan yang harus dilakukan supaya perkara ini tidak tersebar lebih luas. Kami juga mengkaji pandangan pelajar-pelajar USIM terhadap perspektif mereka mengenai kesan pemikiran liberal terhadap golongan anti hadis ini melalui borang soal selidik secara atas talian. Akhir sekali, Perpustakaan Universiti Islam Saya Malaysia menjadi rujukan untuk mencari maklumat tambahan, iaitu buku-buku, surat khabar, jurnal dan sebagainya. Seterusnya, sorotan literatur. Antara isu-isu liberalisme yang pernah berlaku di Malaysia adalah isu mengenai hak kesetaraan jantina dan isu murtad. Yang pertama, kes Mariam Lee, Muhammad Ramli Lee. Dalam kes ini, Mariam Lee memasuki masjid negara dengan memakai skirt pendek. Aktiviti wanita tersebut mendakwa bahawa Al-Quran tidak pernah menyatakan bahawa rambut perlu ditutup. Sebaliknya, hanya dinyatakan bahawa kain kerudung kepala perlu dilabuhkan bagi menutup dada. Seterusnya, kes Azlina Jailani, iaitu Lina Joy. Azlina Jailani merupakan seorang wanita Islam yang murtad ke agama Kristian Katolik. Oleh disebabkan permohonan untuk menukar IC-nya ditolak oleh mahkamah, sekelompok Islam liberal yang jahil berhujah bahawa hak untuk murtad menurut mereka adalah kebebasan beragama yang juga diakui oleh Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faizuddin bin Muhammad Zulkifli. Untuk bahagian saya akan menerangkan tentang metodologi kajian, kaedah pengumpulan data, lokasi kajian serta kaedah analisis data. Tujuan metodologi kajian ini adalah untuk mengenal pasti dan mengetahui perspektif masyarakat berkaitan tajuk yang dikaji, iaitu kesan pemikiran liberal terhadap golongan anti hadis di Malaysia. Untuk kajian ini, kaedah pengumpulan data yang telah kami lakukan adalah secara borang soal selidik dan juga rujukan internet. Untuk borang soal selidik, kami telah melakukan satu platform Google Form untuk mendapatkan pandangan yang berbeza daripada responden-responden, yang mana dalam Google Form itu terdapat 8 soalan yang telah disediakan dan soalan itu telah diagihkan kepada pelajar untuk dijawab. Untuk hasil daripada jawapan itu, kami banding-bandingkan dan kemudian kami analisis jawapan itu. Seterusnya, kami juga menggunakan rujukan internet, iaitu kami menggunakan laman web serta artikel-artikel untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci supaya dapat memantapkan kajian yang kami gunakan daripada borang soal selidik. Untuk lokasi kajian,
kami menggunakan negeri Kedah dan Kuala Lumpur kerana di situ terdapat banyak golongan-golongan anti hadis dan pemikiran liberal. Untuk kaedah analisis data, kami meminta pendapat dan mengukur tahap kefahaman mereka iaitu daripada responden-responden tentang tajuk kajian yang telah kami lakukan. Sahaja daripada saya, terima kasih. Saya akan menerangkan faktor dan punca pemikiran liberal golongan anti hadis. Dalam kajian kami meletakkan dua, iaitu Quranism dan skeptika terhadap agama. Namun yang menjadi salah satu punca utama bagaimana terjadi permasalahan pemikiran liberal ini adalah goh yang bersikap skeptikal terhadap agama. Goh cenderung bersikap sinis atau skeptikal, yang mana apabila ada satu isu tertentu, mereka akan melemparkan persepsi negatif mereka terhadap Islam. Mereka dengan berani mengetengahkan pandangan yang agak kritikal terhadap ajaran Islam. Semua ini merupakan reaksi atau satu bentuk tindak balas yang terhasil dari sikap tidak fahaman atau kepuasan golongan ini terhadap satu perkara. Inilah yang menjadi satu isu besar yang mendominasi masyarakat Islam kita pada hari ini. Berdasarkan hasil dapatan kajian kami, 74% daripada responden memiliki keinginan untuk mendapatkan hak kebebasan dan kemerdekaan bagi menolak hadis dan memasukkan hadis merupakan faktor yang menyebabkan goh berfikiran liberal. Selain itu, goh juga menyelewengkan ayat-ayat Quran berkaitan politik, terutamanya berkaitan dengan kepimpinan ulama. Mereka mendakwa ulama dahulu dan kini semuanya palsu. Mereka mendakwa ulama mencipta hukum halal haram yang sesat dan sebagainya. Walhal semua itu tiada dalam Al-Quran. Bagi mereka, ulama merupakan sekutu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, sikap buruk sangka ini menjadi semakin tebal dalam kalangan mereka. Hal inilah yang menyebabkan mereka sanggup memfitnah para sahabat dengan cerita daripada sumber yang tidak berasas. Kesan pemikiran liberal terhadap golongan anti hadis. Antara kesannya ialah pertama, penolakan terhadap perundangan Islam. Pemikiran liberal ini berpegang bahawa agama hanyalah satu pegangan yang khas untuk ibadah semata-mata. Golongan anti hadis juga berpegang sebegitu rupa. Kedua-dua golongan ini boleh dikatakan lantang mengkritik tentang pelaksanaan hukum syariah dengan hujah yang bertentangan dengan Islam. Sebaliknya, Islam merealisasikan undang-undang ini hanyalah untuk mendekatkan keadilan dan mencegah kezaliman sesama manusia. Seterusnya, kesan yang kedua, penolakan terhadap autoriti keagamaan. Golongan liberal dan golongan anti hadis ini kedua-duanya menolak religious of authorities. Mereka anggap bahawa autoriti keagamaan ini adalah salah satu alat yang mana menjadikan umat Islam ini jumuk dan tertutup dan tidak dibenarkan untuk melontar apa-apa pandangan dari ijtihad dalam Islam. Oleh itu, jelas bahawa pemikiran yang liberal ini banyak mendukung golongan anti hadis dalam merosakkan autoriti keagamaan dalam Islam. Seterusnya, kesan yang terakhir, kebebasan dalam mentafsir Al-Quran. Kita tahu bahawa golongan liberal kebanyakan menggunakan logik akal dalam mentafsir Al-Quran. Sebagai contoh, golongan ini mentafsir Al-Quran dengan merujuk surah Al-Ahzab ayat 21 yang bermaksud, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik. Golongan liberal ini menyatakan bahawa ayat ini tidak bermaksud untuk merujuk pada gerak-geri dan kelakuan Nabi Muhammad SAW seperti cara beliau makan, pakai, tidur dan sebagainya. Tapi sebenarnya ia merujuk kepada keyakinan, pegangan dan perjuangan. Malahan mereka berhujah bahawa semua kelakuan seorang itu ditentukan oleh faktor seperti kebudayaan. Maka jelaslah bahawa golongan anti hadis ini menggunakan logik akal untuk mentafsir Al-Quran secara liberal. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Alia Natasha binti Saiful Bahari. Nombor matrik 1211834. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan kepada solusi dan langkah bagaimana cara bagi mengelakkan permasalahan liberal seperti golongan anti hadis daripada berlaku. Baiklah, yang pertama ialah dengan menyebarkan fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah kepada semua umat Islam. Seperti yang kita tahu, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah merupakan pegangan rasmi institusi dan masyarakat Islam, serta satu-satunya akidah yang diyakini oleh masyarakat Islam, di mana ianya menjamin keselamatan sejagat. Solusi yang kedua ialah dengan mengenakan tindakan tegas terhadap golongan anti hadis kerana pemikiran dan ideologi mereka yang terpesong daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan akhir sekali ialah kita boleh melakukan protes untuk mencegah pemikiran barat seperti golongan anti hadis ini daripada tersebar luas. Badan-badan bukan kerajaan atau masyarakat Islam yang lain boleh membuat aduan dan melaporkannya kepada pihak berkuasa sekiranya berdepan dengan penyebaran fahaman liberal ini. Sekian daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Syafiq Hakimi bin Muhammad Syafian. Nombor matrik 1211837.
Baiklah, hari ini saya akan menerangkan tentang kesimpulan dan lampiran. Kesimpulannya, yang pertama, fahaman liberalisme adalah pemikiran asing yang cuba menceroboh masuk ke dalam aliran pemikiran Islam. Yang kedua, fahaman ahli sunnah wal jamaah sangat penting kerana dapat membersihkan akidah daripada sebarang kekeliruan dan kesesatan. Dan yang terakhir, semua pihak haruslah berganding bahu mencegah fahaman liberalisme ini daripada menjadi barah dalam institusi sosial. Baiklah, bagi lampiran pula. Yang pertama, terdapat 19 responden bersetuju bahawa golongan anti hadis menolak serta-merta hadis, manakala 4 responden yang lain tidak bersetuju. Yang kedua, kesemua responden bersetuju bahawa kewujudan golongan liberal boleh mempengaruhi minda masyarakat dan menyebabkan terpesong dari jalan yang benar. Dan yang ketiga, majoriti responden menyatakan bahawa keinginan untuk mendapatkan hak kebebasan dan kemerdekaan bagi menolak dan memalsukan hadis merupakan faktor yang menyebabkan wujudnya golongan anti hadis. Dan yang terakhir, majoriti responden iaitu seramai 16 orang menyatakan bahawa cara yang terbaik untuk mencegah golongan anti hadis ini dari tersebar secara berleluasa adalah dengan menyebarkan tentang kebenaran dan kefahaman ahli sunnah wal jamaah. Baiklah, sekian saja daripada saya. Terima kasih.